Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada sesiapa saja yang sedang menonton segmen malam ini, ya Allah, Kau lapangkanlah segala urusannya, Kau lapangkanlah segala fikirannya, masalahnya, dan Kau langsaikanlah segala hutang piutangnya dan makbulkanlah segala hajatnya. Masya-Allah. Dan kita nak mulakan malam ni dengan doa-doa yang baik, Ustaz, buat semua para penonton program Waalaikumsalam. Sebab dah seharian, Ustaz, kita dah menyusuri perjalanan kehidupan. Memang ada macam-macam lah warna-warna kehidupan, ujian jangan ceritalah. Dan semoga Allah angkat segala cabaran hidup kita. Dan Ustaz, subhanallah, hari ini kita bersama dengan pengurusi Musolah Ar-Radah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz. Kita akan bercerita tentang limpahan keberkatan doa. Ustaz, kita sebagai suami, sebagai ayah, Ustaz, kita boleh keluar bekerja, boleh kata orang tu dapat bawa balik rezeki dan sebagainya. Sesungguhnya dalam kejayaan kita hari ini, kejayaan tuan-tuan yang sedang menonton hari ini adalah hasil daripada keberkatan doa orang-orang yang berada di sekeliling kita. Isteri kita, anak kita, doa ibu kita di malam hari yang tak pernah dia ungkit-ungkitkan. Doa anak-anak kita, barangkali kita keluar kerja, dia dalam doakan baba dia, abah dia, tak kisahlah apa saja doa yang disampaikan, Ustaz. Jadi hari ini, Ustaz, kita nak bercerita tentang apa hebatnya doa ni. Tapi sebelum itu, kita nak sentuh, dia ada satu hadis yang kita akan petik kemudian. Tapi kita nak lihat seorang perawi, iaitu Abu Hurairah, yang telah mendapat keberkatan limpahan doa. Boleh kita nak kongsikan sikit? Sila. Silakan, Ustaz. Saya tak tahu ceritanya, saya tanya Ustaz ni. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Anjili. Waalaikumsalam. Sihat gayanya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Lama tak jumpa Ya, itulah Ustaz doakan saya, alhamdulillah sihat ni. Ya, alhamdulillah. Hari ni pun masih lagi ada cekodok. Ini je menu yang saya ada, Ustaz. Alhamdulillah. Senang. Tapi okeylah, cekodok yang minggu lepas pun sedap juga. Ni rasanya sedap macam minggu lepas. Masya-Allah, mudah-mudahan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, macam-macam panggilan, macam-macam pandangan ulama berkenaan dengan nama asal dia. Nama asalnya apa, Ustaz? Abdul Rahman bin Sakhar, macam-macam nama, banyak sangat. Ya, Abu Hurairah ni adalah Hurairah ni bukan kucing ke? Abu Hurairah ni adalah gelaran yang Nabi beri pada beliau kerana dia suka bawa anak kucing ada letak dalam lengan baju dia, dengan jubah dia. Lalu Nabi sebut Hurairah, Abu Hurairah, maknanya bapa kepada kucing, anak kucing betina kecil. Jadi gelaran tu sangat nikmat lah kalau kita kata Nabi bagi, syok lah Nabi bagi gelaran. Lebih pada gelaran Datuk Tan Sri lagi kan. Betul. Jadi Nabi beri hingga hari ini dia kenali sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia seorang yang masuk Islam dulu pada mak. Dia masuk Islam dulu pada mak dia. Jadi dia selalu sangat ajak mak dia masuk Islam. Tapi yang dia tak berkenan tu, satu ketika dia cerita pada mak dia masuk Islam, mak dia cakap benda yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Jadi dia sedih, dia menangis. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia kata, "Ya Rasulullah, doakanlah mak aku supaya dia masuk Islam. Dan aku tak nak lagi dengar apa mak cakap yang bukan-bukan. Mak cakap yang tak elok tentang Rasulullah." Jadi Rasulullah kata buat apa? "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Nabi sebut jelas. "Ya Allah, berilah hidayah kepada kepada ibu Abu Hurairah." Sebagaimana Rasulullah sebut ketika Sayyidina Umar Al-Khattab datang bertemu Rasulullah kali pertama selepas dengar surah Taha. Datang laga lutut dalam kitab Hayatus Sahabah menyebut Sayyidina Umar lagakan lutut dengan lutut Nabi. Maka Rasulullah kata apa? "Aslim ya Ibnul Khattab, masuklah Islam wahai anak Al-Khattab. Allahumma hdihi." Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Nabi doa secara direct. Jadi Abu Hurairah juga begitu. Bila dengar Abu Hurairah mengadu, "Ya Rasulullah, doakanlah mak aku supaya dia masuk Islam." Maka Rasulullah kata, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Suka Rasul Abu Hurairah. Terus balik ke rumah. Kemudian sampai di rumah dia panggil mak dia. Mak dia bila dengar dah tapak kasut dia tu, mak dia kata, "Tunggu kejap di luar." Jadi dia pun tunggu, dia dengar bunyi macam jerusan air. Oh, mak dia dalam bilik air lah. Mak dia bersiap-siap, rupa-rupanya mak dia pakai baju, mak dia pakai tudung. Mak dia pakai tudung. Lalu dia keluar, bila buka saja pintu, mak dia kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu ayat pertama keluar daripada mak dia. "Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah." Dia tak kata apa dah. Abu Hurairah patah balik pergi dengan Rasulullah. Menangis pula sekali lagi. Tadi menangis kesedihan, ni menangis kegembiraan. Dia jumpa Rasulullah, "Ibu aku dah masuk Islam berkat doamu ya Rasulullah."
Masya-Allah. Jadi Rasulullah kata apa? Alhamdulillah, syukur Rasulullah kata gitu. Kemudian request lagi. Request lagi. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, doakanlah mak aku supaya aku dan mak aku ni menyintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman semua menyintai mak dan juga aku. Rasulullah pun, ya Allah, jadikanlah ni Ubaid, hamba Allah yang kecil si Abu Hurairah dan emaknya ini mencintai orang-orang beriman dan orang-orang beriman menyintai emaknya dan dia. Nabi kata begitu. Dan kata Abu Hurairah, tidaklah ada orang yang apabila disebut nama aku, melainkan mereka rasa cinta pada Abu Hurairah. Sampai hari ini. Allah. Perasan tak? Pernah tak kita rasa, ish, Abu Hurairah ni apa? Tak ada. Kita akan rasa, nama pun cantik, Hurairah. Cantik. Kita akan sebut yang baik-baik. Dia suka bela kucing dan macam-macam. Sebab apa? Berkat doa Nabi sampai hari ini mustajab doa Nabi. Kita lihat Abu Hurairah terkesan daripada doa Nabi, jadi orang yang sangat dicintai oleh umat Islam. Bahkan kita tengok antara juga keberkatan doa Nabi, dialah di kalangan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih kurang 4,400 lebih. Berbandingkan tempat kedua, Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, 2,000 lebih sahaja. Dia 4,000 lebih hadis. 2 kali ganda lah, hampir 2 kali ganda. Dia pernah mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku banyak dengar pada Rasulullah hadis-hadis yang Rasulullah sebut. Untuk mengajar ni dia antara ketua lah, kita kata ketua Ahlus Suffah. Kan di belakang makam Rasulullah tu ada macam gelanggang, Ahlus Suffah. Baik. Jadi Abu Hurairah ni dikatakan, diriwayatkan sebagai ketua Ahlus Suffah, mana orang-orang yang tak ada, yang belajar, yang bujang pada ketika itu, duduk di birai masjid, duduk di situlah belajar, tunggu Rasulullah mengajar. Jadi dia ni satu ketika dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni banyak dengar buah butir daripada kamu lah, daripada Rasulullah, pengajaran kamu. Tapi masalah aku tak ingat. Jadi aku tak ingat. Tak ingat apa yang Rasulullah ajar. Jadi Rasulullah kata, bawa mari ridak kamu, ridak selendang tu. Rasulullah mendoakan sesuatu pada selendang tu. Rasulullah kata, pakailah ridak ni. Kata Abu Hurairah, selepas aku pakai ridak tu, aku tak lupa-lupa dah hadis. Maka sebab itulah Abu Hurairah perawi hadis yang paling ramai di kalangan sahabat Nabi. Paling banyak di kalangan yang menghafal hadis, berbanding dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, berbanding Anas ibnu Malik khadam Nabi, berbanding Aisyah ummul mukminin yang nombor 4, dia nombor 1 dalam ranking perawi hadis dengan sahabat yang paling banyak hafal hadis. Dia tinggalkan separuh Abdullah bin Umar tu, 2,000 lebih, dia 4,000 lebih. Separuh daripada nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 2, nombor 3 dekat-dekat je. Tak ceritanya mustajabnya doa Nabi. Masya-Allah. Allahu akbar, subhanallah. Ghalib mendengar, sedapnya lah, untungnya lah Abu Hurairah dapat doa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ya Allah. Kan best, dan hidup kita ni perlu berdoa. Kadang Ustaz bukan apa kita tak nak berdoa, kita nak doa. Kadang anak kita pun buat perangai, suami kita buat perangai, ahli keluarga kita buat perangai. Kadang terlepas cakap. Dan kata-kata ni sebagai satu doa, betul Ustaz? Betul. Jadi kita nak lihat adakah benar kata-kata itu satu doa, apa kesannya dengan kata-kata kita. Kita akan sambung kejap lagi, kita ada satu petikan hadis sebahagiannya kita nak kongsikan dengan anda insya-Allah lepas ni. Allahu Akbar. Sambil-sambil borak dengan Ustaz ni, saya terfikir, tak tahu anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan generasi baru ni pernah ke tengok cerita Si Tanggang? Kita kalau tengok Si Tanggang tu, kita takut betul doa, kalau mak tu doa jadi batu sungguh kita kan. Dan cakap pasal doa ni Ustaz, doa ibu ni tajam Ustaz, dia tak ada hijab kan. Dan kalau kita nak tengok subhanallah, dalam erti kata mak ni atau ibu ayah ni atau kehidupan harian kita ni, kena berhati-hati bila bercakap dengan anak ni kan. Kadang kita cakap anak tak guna, kau ni tak macam-macam lah. Jadi bahaya tak Ustaz? Kalau ibu ayah bercakap macam tu? Bahaya. Setiap kata-kata yang kesat itu memberi kesan. Saya pernah dengar satu motivasi diberi oleh siapa? Kaji Talib siapa gitulah. Alamak. Sebut kalau kita pergi ke sepohon pokok, kita kata pada pokok tu, mati engkau. Hari ni okey lagi, esok mati engkau. Sampai lama-lama pokok tu mati sungguh. Sebab apa? Tak tahan dengan kata-kata kita, mati sungguh. Anak kita manusia lebih daripada itu lagi lah. Kalau kita kata kata-kata kesat pada mereka, engkau ni bodoh. Sekali dengar mungkin kita kata tak bodoh lagi kot. 2 kali bodoh, 3 kali bodoh, 4 kali bodoh, 10 kali bodoh. Bodoh sungguh anak kita. Seolah-olah kita berdoa yang buruk kepada anak kita. Seolah-olah saya kata. Bukan kita berdoa. Memang kita tak berdoa. Ya Allah Tuhanku, bodohkanlah aku. Tak. Itu. Tetapi seolah-olah doa itu definisinya adalah permintaan kita kepada yang maha tinggi, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang kita sebut satu benda tu,
kita terlupa mulut orang tua ni, mak ayah ni, Allah, yang tidak ada yang Nabi sebut, salasun da'awatun mustajabatun. 3 doa yang Allah mustajabkan. Tak ada hijab antara Allah dengan dia. Itu pertama sekali, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang pertama Nabi sebut adalah doa ibu ayah kepada anaknya. Jadi bayangkanlah kalau kita kata anak-anak tak guna, anak tak mengenang budi, anak yang tak pandai, tak cerdik, pemalas, segala benda kita sebut, boleh jadi itulah sebabnya anak kita jadi sebagaimana apa yang kita sebutkan. Jadi sepatutnya orang tua kita ajar apa namanya, budak ini cerdiknya lah, bertuah punya budak. Sehingga kan dulu kita ingat perkataan bahlul. Bahlul tu sebenarnya baik sebab Bahlul tu Ibnu Bahlul seorang ulama. Cuma kita ingat Bahlul tu perkataan yang buruk. Sebenarnya Bahlul tu nisbah kepada seorang yang baik, yang menjadi penasihat kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saya tak tahu. Bahlul dia orang cerdik. Jadi orang tua tu kata Bahlul tu bukannya bodoh. Kita ingat Bahlul bodoh, body goal so'on, macam-macam lah. Jadi Bahlul tu adalah perkataan yang baik menunjukkan nak anak tu jadi macam Ibnu Bahlul. Jadi wallahualam mungkin ada tafsiran lain Bahlul kot, tapi elakkan kalau kita tahu perkataan yang buruk dan kita sebut pada anak-anak kita. Doa yang baik-baik sahaja. Ustaz, dalam keadaan kalau kata contohlah, kalau yang mendengar ni juga kan, ada yang mak ayah memang jenis mulut dia ringan cakap benda macam tu kan. Anak-anak ni soleh dah apa semua, tapi tak ada apa yang boleh memuaskan hati mak ayah. Itu macam mana pula Ustaz? Jadi kalau kita berani bercakap sesuatu yang buruk-buruk, yang tidak elok pada anak kita, berani terima kesan dia. Kalau kita rasa kita boleh tak ada apa-apa lah, aku dah cakap anak aku 10 orang semua kena sumpah, okey je. Jadi lawyer, jadi engineer, jadi doktor, jadi ustaz, imam semua ada. Mungkin Allah rezekikan dia begitu. Tapi jangan kita senang hati, sedap hati dengan kata-kata buruk, sebab Allah menilai apa yang kita buat. Adakah dengan berkata buruk tu Allah nilai sebagai pahala? Tentu sekali tidak. Sebab wal kalimatut thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik itu sedekah. Bermaksud kalau kita buat mengeluarkan kata-kata yang buruk, dia akan jadi sebaliknya. Sebab sedekah itu dinilai apabila kita bercakap yang baik-baik saja, dia jadi satu sedekah, satu yang pahala yang besar. Jadi kalau kita kata mafhum mukhalafah dalam bahasa kita kata bahasa usul fiqh kita. Kalau kefahaman di sebalik, kalaulah kata-kata yang baik itu sedekah, kata-kata yang buruk tu apa maksud dia? Dia jadi yang sebaliknya. Maka jadi bertentangan dia lah. Elaklah seboleh-bolehnya daripada kita menuturkan kata-kata yang tidak elok. Kalau rasa nak marah sangat, sebut terbalik. Cakap budak bertuah, budak pandai ni. Baik. Dan katalah mungkin dalam kehidupan kita kan, mak ayah kita memang jadi cakap kata-kata kesat, dan kita boleh kata orang tu, saya pernah fahamlah ada satu kaedah untuk kita boleh kata erti kata ni mendinding dirilah, kita istighfar, kita minta keampunan buat dia. Mungkin dalam keadaan mak kita tu dia tak faham ilmu dan sebagainya. Dan subhanallah Ustaz, bila bercakap tentang doa ni, saya teringat akan kisah, saya rasa sahabat Nabi ketika dicerca oleh, saya tak ingat siapa, tapi dia tak membalas sehinggalah dia menjawab dan baginda meninggalkan sahabat dia tersebut tu. Sebab ketika itu masa dia dicerca, malaikat mendoakan yang tak elok buat yang mencerca tersebut, sehinggalah dia membalas, bercakap balik yang tak elok. Jadi malaikat dah berhenti dan Nabi pun sebut innamas sabru indas saramatil ula. Kesabaran itu hanya dinilai pada yang pertama tadi. Mana kali pertama, apa respon kita kali pertama tu? Maksud kalau orang hina kita, atau yalah orang terdekat kita cakap yang tak elok pada kita tu, mana tengok respon kita kali pertama tu. Itulah diri kita yang sebenar. Akhlak kita, betul tak? Akhlak kita. Ingat sekali kata guru kami masa belajar, dia kata akhlak kita dia boleh dinilai melalui secara spontan. Kalau kita tersepak batu, apa ayat keluar daripada mulut kita? Kalau keluar yang buruk, segala binatang dalam hutan disebut pada ketika itu, bagaimana akhlak kita begitulah. Kalau kita sebut Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, maknanya itulah akhlak kita. Baik, masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita perlu jaga butir bicara kita, sebab ialah biasanya kata-kata itu adalah doa. InsyaAllah mudah-mudahan kita nak sambung lagi. Jadi bagaimana kita nak jadikan doa ni sebagai kehidupan, satu resmi kehidupan kita insyaAllah lepas ni. Dan doa macam mana kita nak sebut? Boleh tak kita doa, Ya Allah aku baik, Ya Allah aku hebat, Ya Allah aku... Bolehkah kita doa yang macam tu? Sambung lagi lepas ni insyaAllah.
Subhanallah, syukur alhamdulillah. Kata-kata itu satu doa. Jadi Ustaz, boleh tak kita berkata-kata baik pada diri kita, sebab nak minta orang doa, tak tahulah orang doakan kita ke tak. Jadi kita sambil-sambil kita duduk buat kerja, barangkali tengah menonton di program Waalaikumsalam ni, kita doa, ya Allah berikan aku kesihatan, ya Allah, ataupun kita cakap, ya Allah aku sihat, aku kuat. Yang tu boleh tak Ustaz begitu? Jadi dia ada beza dari segi penggunaan lafaz tu. Eloknya kita menggunakan ya Allah berilah kesihatan pada aku. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita sekadar sebut aku sihat, aku kuat, seolah-olah yang memberi kesihatan tu kita. Yang menyihatkan kita tu kita. Yang memberi cerikan tu kita. Maka sebab itulah Nabi ditegur ketika datang delegasi daripada luar, iaitu orang bila ditanya oleh orang Yahudi berkenaan dengan kisah-kisah berkenaan dengan Ashabul Kahfi, kisah orang yang menakluk timur dan barat iaitu Zulkarnain. Orang Yahudi ni minta tanya pada Nabi. Mana orang Yahudi minta wakil kepada orang musyrikin supaya tanya Rasulullah, tanya Muhammad, kalau dia boleh jawab mana betul dia seorang Nabi. Oh, nak uji lah ni. Maka Nabi pun kata, aku akan jawab pada hari esok. Baik. Pada hari esok. Rupa-rupanya drag masa turun wahyu selama lebih kurang 13-14 hari. Dan Allah Tuhan kata apa? Wala taqulan li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Allah kata apa? Jangan kamu kata kamu nak buat hari esok. Nak jawab hari esok maknanya. Tapi katalah dengan insya-Allah, katalah insya-Allah dengan izin Allah. Maknanya kita kena sebut dalam doa kita, ya Allah, insya-Allah, dengan izin-Mu ya Allah, berilah aku kekuatan ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, Kau pemilik segala-galanya, lembutkanlah hati anak aku ya Allah. Contoh maknanya kita kena sandar pada Allah, bukan sandar pada diri kita. Aku kuat. Aku itu sekadar untuk beri semangat bagi kita mungkin. Kita nak berlari. Okey, aku kuat. Aku boleh. Malaysia boleh contohnya. Tak ada masalah, tapi kalau alangkah cantiknya lebih baik kalau kita gunakan kata-kata yang terbaik. Ya Allah, kekuatan pada aku ya Allah, beri kekuatan, beri keyakinan. Mana cantik kan kita ni orang beragama macam itulah. Bersandarkan kepada Allah, semua dengan izin Allah. Kalau tak ada izin Allah, tak ada apa yang boleh berlaku. La haula wala quwwata illa billah. Ya Alil Azim. Kita nak buka mata kalau mengantuk pun tak mampu. Apatah lagi nak jadi kuat besar. Kalau datang mengantuk, tak lawan dah. Tak lawan dah. Tak payah cerita dah nak angkat besi 40 kilo dan sebagainya. Dan subhanallah Ustaz, saya pernah terbaca satu petikan hadis di mana para sahabat bertanya dengan baginda, apa doa-doa yang baik untuk kita amalkan ataupun ciri-ciri doa yang baik. Seingat saya lah Ustaz, antaranya adalah mendoakan orang ketika orang tu tidak tahu. Dan bila ditanya sekali lagi yang mana yang lebih baik, ada dalam senarai tu. Jadi doa yang mendoakan orang dalam dia tak tahu tu adalah yang terbaik. Betul. Jadi doakan orang, tak apa Ustaz, saya doakan Ustaz, saya ikhlas ni. Itu bagus, tapi lebih baik kalau kita diam-diam doakan. Dan rupanya Ustaz, betul tak Ustaz? Saya nak buat pengesahan ni. Bila kita doakan orang tu kaya raya, dan kita juga akan didoakan oleh malaikat untuk jadi kaya. Walaka misluh. Kamu juga seperti itu. Maknanya bila kita mendoakan orang lain, contohnya ya Allah dalam di belakang dia, di tengah-tengah malam, di belakang dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Dia tak cerita pun. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, berilah kesihatan pada Tuan Haji Talib. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kekayaan pada dia, berilah dia kejayaan dalam bisnes dia. Tanpa kita sebut dalam diam. Kerana apa? Mungkin asbab kita sayang pada dia. Mungkin asbab dia pernah buat salah pada kita, pada juga. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kesedaran kepada sahabat aku tu, ya Allah. Aku sayang pada dia tapi dia nampak benci aku. Kita minta pada Allah. Jadi biasanya bila kita memohon kebaikan untuk orang lain, maka pulangan itu dapat pada kita balik, insya-Allah. Tapi kalau kata saya doa jodoh apa semua, kalau ada orang lain yang minta doa, kata lagi contohlah lagi umrah kan. Lip, kau doakan aku ada jodoh dan sebagainya. Kita pun ya Allah, macam mana ni kan jodoh, kita berjodoh, bukan tak nak jodoh tu. Belum cukup kuat bersedia. Macam tu kita minta jodoh untuk dia. Yalah, pengalaman yang sama. Saya pun macam tu juga. Ada orang minta jodoh, nak dapat anak. Yalah, kalau tidak ada masalah, kita kata tak ada berkait dengan diri kita. Saya doa ajalah. Ya Allah Tuhanku, doa sahabat aku, mohon padamu ya Allah, dikira doa. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui kan. Allah faham. Mungkin doa kita tu tak jelas, tapi Allah tahu apa kita maksudkan. Masalah bila ramai sangat kirim tu, ya Allah Tuhanku, semua kiriman doa ya Allah yang berkirim berapa ya Allah, kau makbulkanlah. Hanya kau yang Maha tahu. Mustajabkanlah ya Allah doa. Itu je, kalau dah banyak sampai berpuluh-puluh nak sebut satu-satu. Betul dan Allah Maha mengetahui Ustaz bab doa ni. Kadang kita ni saya tak pandai nak berdoa, tak faham, tak hafal ayat Al-Quran ni apa semua kan. Kita faham, kita barangkali bukan orang yang mudah nak menghafal. Doa bahasa Melayu boleh Ustaz? Boleh.
bahasa apa? Bahasa Jepun, jauh. Apa saja Allah Maha tahu. Allah ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma tu'lin. Allah tahu apa yang kamu sembunyilah hati, lebih lagi kamu zahirkan. Dalam bahasa apa? Allah lah yang pemilik segala bahasa. Ya, Masya Allah. Jadi kita nak ambil peluang ni kan, dan malam hari kali sebelum kita tidur ni, buatlah solat 2 rakaat, solat taubat, dan kita buat juga solat hajat, minta Allah makbulkan segala hajat-hajat kita Ustaz ya, dan hajat-hajat orang lain. Dan doakan, dahulukan orang lain, insya-Allah Allah akan makbulkan doa. Ustaz, silakan Ustaz, kita doakan untuk sahabat-sahabat kita semua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman hadara ma'ana wa liwalidihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'an wa mayyitin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa rakan-rakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan hamba-Mu yang bermohon kepadamu di luar sana, ya Allah, bermohon agar dilapangkan hidup mereka, ya Allah, lapangkanlah hidup mereka. Ada mereka di luar sana yang sempit hidupnya, ya Allah, bebaskanlah kesempitan hidup mereka. Ada mereka yang sakit, ya Allah, bermohon padamu, ya Allah, bebaskanlah kesakitan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa zahir, dosa batin, dosa denganmu ya Allah, dosa dengan makhluk, dosa yang tidak terkira bilangan banyaknya ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.